Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Bahaya dan bencana yang menimpa kaum sufi itu sama sahaja dengan apa yang menimpa kamu juga. Ada di antara mereka yang hadir, yakni merasakan bahaya itu. Ada pula yang gaib, dengan menguatkan lagi kesabaran terhadap bencana itu. Tidak kuat sabar itu boleh berlaku ketika iman masih lemah pada masa kanak-kanak. Dan patut bersabar pula ketika sudah dewasa dan muda lela, yakni muda belia. Dan menerima takdir tanpa ada sungutan harus berlaku bila sudah baligh, cukup umur. Manakala redha dengan takdir pula ketika orangnya telah didekatkan kepada Allah Ta'ala, di mana dia dapat melihat Tuhannya dengan ilmunya. Dan ghaibah, yakni hilang perasaan dan fana ketika wujudnya hati dan rahsianya berada di sisi Allah Ta'ala. Itulah dia kemuncaknya, yakni berada dalam keadaan penyaksian dan perbicaraan. Ketika itu dia akan diselubungi fana pada batinnya dan wujudnya, dan dia dipadamkan dari senarai wujud makhluk, kerana wujudnya sekarang di sisi Tuhan penciptanya. Dia dipadamkan namanya dari senarai makhluk dan menjadi cair di sana secair-cairnya. Kemudian jika Allah Ta'ala kehendaki, dibangkitkannya semula, dikumpulkan semua kecai-kecaiannya dan dilapikkan ke semua yang terpisah darinya. Sebagaimana dia, yakni Allah, mengumpulkan jasad-jasad makhluk nanti di hari kiamat sesudah terkecai-kecai dan terpatah-patah tulang belulangnya, daging-daging dan rambut-rambutnya. Lalu dia, yakni Allah, memerintahkan malaikat Israfil AS untuk meniupkan semula ruh-ruh itu padanya. Ini pada semua makhluk. Adapun mereka ini akan dikembalikan Tuhan tanpa wasitah, yakni perantaraan. Dengan sekali dipandang, binasalah mereka sekalian, dan dengan pandangan yang lain mereka muncul kembali semula. Syarat cinta itu adalah engkau tidak mempunyai keinginan apapun bila bersama dengan siapa yang engkau cintai. Tidak boleh engkau sibuk dengan dunia, akhirat ataupun dunia selain dia sahaja. Cinta pada Allah itu bukan mudah, sehingga dapat setiap orang mendakwa bahawa dia mencintai Allah. Betapa ramai orang yang mendakwa demikian sedang dia amat jauh daripada Allah SWT. Dan betapa ramai orang yang tiada mendakwa apapun padahal dia sedang berada di sisinya. Lantaran itu, jangan sekali-kali engkau menghina sesiapa pun dari kaum muslimin, kerana rahsia-rahsia Allah Azza wa Jalla itu kerap tertanam pada diri mereka. Dan jangan juga takabur pada sekalian hamba-hamba Allah Ta'ala. Sedar dari kelalaian kamu sekalian tiada lain melainkan sedang dalam kelalaian yang besar. Seolah-olahnya kamu sudah dihisap dan sudah pun melalui sirat, yakni jambatan, dan sudah pula melihat tempat tinggal kamu dalam syurga. Ini semua adalah berdayaan yang besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang nak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang pertama, bahawa ujian yang menimpa manusia itu sama.
Namun yang berbezanya ialah bagaimana penerimaan ujian tersebut. Bukan bermakna seorang yang dekat dengan Allah dia tak diuji. Dia selamat sebab dia ada semua obat-obat mujarab. Umpama seorang pesakit melihat seorang doktor. Dia tengok doktor ni memang tak sakit ke apa? Doktor ni tak diuji ke apa? Dalam dirinya, dalam keadaan dia sakit, dia melihat bahawa kelompok para dakatir, para doktor-doktor ini macam kebal. Tak, mereka juga macam kita. Mereka diuji macam kita. Sakit, demam dan sebagainya. Namun penerimaan itu berbeza. Kemudian, ini secara preview umum. Kemudian, iman tadi dia ada tingkatan-tingkatannya. Peringkat yang mana kesabarannya seperti tak wujud. Seumpama peringkat kanak-kanak. Sehinggalah dia meningkat naik sehingga peringkat redha kepada Allah. Dan dekat dengan Allah SWT. Kemudian Syekh menyebut tentang bila seorang itu benar-benar dekat dengan Allah, maka terputus hubungan dengan manusia. Seolah-olah padam namanya dalam senarai manusia. Seolah-olah. Namun mereka muncul kembali. Secara analoginya, kata Syekh Abdul Qadir, macam orang bila mati, Allah pecahkan tulang belulangnya, dipisahkan daging magingnya, kemudian Allah menyuruh malaikat meniup sangkakala untuk menghimpunkan semuanya, lalu mereka wujud kembali. Namun kelompok ini, yakni orang-orang yang dekat dengan Allah, Allah Ta'ala terus munculkan kembali mereka sesudah mereka hilang. Yakni asalnya mereka tak nampak di sisi manusia, tiba-tiba mereka muncul memimpin manusia. Umpamanya macam orang buat bangunan, masa buat tu kita tak perasan. Sedar-sedar bila kita lalu, bila pula ada hotel ni? Bila pula ada bangunan ni? Kenapa? Pembinaan mereka itu ditutup daripada pandangan manusia. Tapi mereka muncul kembali sehingga menjadi landmark atau menjadi pedoman pada semua orang. Itu perumpamaan. Kemudian Syekh menyebut tentang cinta pada Allah. Kelompok-kelompok yang cinta pada Allah, ada golongan yang mendakwa tapi tak bukti apa-apa. Ada golongan dia tak payah nak sibuk dakwa dia cinta Allah, tapi dia ada segala-galanya. Dan antara itulah kita tak boleh hina sesiapa. Kerana kalangan hamba-hamba Allah ini, ada yang dekatnya tanpa diketahui oleh kita. Walaupun di kalangan ahli yang disebut sebagai orang yang dekat dengan Allah SWT, kadang-kadang juga terhijab untuk melihat orang yang lebih dekat dengan dia. Umpama seorang alim, kadang-kadang orang alim pun terlepas pandang dengan orang yang lebih alim pada dia. Terlepas pandang. Sama juga kita sebut alim majzub. Majzub, satu kelompok yang dekat dengan Allah. Seperti dia dengan Allah tu macam magnet, dekat selalu. Tak mampu menjauhkan dirinya daripada Allah Ta'ala. Dia hubungan yang kuat. Namun kadang-kadang dia terlepas pandang orang yang lebih hampir pada Allah berbanding dia. Ini berlaku dalam semua kehidupan kita. Contoh, ada orang kaya. Biasa orang kaya dia akan kenal orang kaya. Tapi ada yang terlepas pandang. Dia tak sedar ada orang yang lebih kaya pada dia. Dan dia tak sedar. Dan dia tak tahu. Tiba-tiba muncul. Macam orang yang main bola juga. Kita tengok ni lah pemain terkenal di dunia. Terlepas pandang ada yang lebih hebat pada dia. Macam juga orang suara merdu. Yang kita lihat dia lah penyanyi nombor 1 dunia. Tiba kita terlepas pandang ada yang duduk kat kampung, ceruk-ceruk mana suaranya lebih merdu. Melainkan dia tak masuk pertandingan. Suaranya jauh lebih sedap. Begitu perumpamaan orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan tapi dia dihijab. Sebab itu kita tak boleh menghina mana-mana orang. Sebab itu kita tidak boleh menilai orang tu dari sudut glamour atau tak glamour. Bukan nilai yang mutlak. Oh ini glamour sebab followers ramai dia alim. Tidak. Kadang yang tak ada pengikut dia lebih alim. Tak diketahui keadaannya. Kemudian bila Syekh menutup perbahasan kita pada pagi ini dengan menyatakan kita ni banyak lalai. Lalai kita sampai peringkat kita rasa macam aman seolah kita dah dihisap, dah dapat buku catatan kanan, dah lintas jambatan atau sirat, dah rasa kita ahli syurga. Kita belum lalu semua tu semua. Even kita belum lalu pertemuan kita dengan Malakul Maut. Maka kita tak tahu kesudahan kita bagaimana. Baik, ini preview umum supaya kita tahu
Kerana kadang-kadang bahasanya bersifat kita katakan, bila Syekh menyebut banyak perumpamaan. Mungkin kalau tuan-tuan baca sepintas lalu, tuan-tuan tak nampak apa yang nak disebut Syekh Abdul Qadir. Sebab tu saya beri jalinan apa yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alaihi. Baik, kita lihat secara lebih mendalam nasihat ini. Bila beliau menyatakan bencana kena pada semua. Bahkan Nabi SAW memberi faham kepada kita. Bila Rasulullah menyatakan inna asyaddan nasi ibtila'an al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsalu. Orang yang paling berat ujian di sisi Allah ialah para nabinya. Para nabinya dan orang yang seumpamanya. Macam saya katakan, kita orang awam menyangka bahawa mereka orang tertentu ini, para ulama, orang soleh, mereka ni macam ada 1001 obat di tangan dan dalam poket mereka. Sebab tu kita selalu tanya, Ustaz ada tak doa sakit kepala? Ustaz ni berbagi ni doa sakit kepala. Ustaz ada tak doa benteng daripada COVID? Ustaz ni berbagi ni benteng daripada COVID. Ustaz ada tak doa nak suruh kaya? Maka ini doa untuk kaya. Ustaz ada tak doa nak suruh anak bijak, anak cerdik? Itu doa. Kemudian kita tanya, Ustaz bagaimana cara kita nak handle isteri kita? Sebab isteri saya ni Ustaz, dia macam payah dengar kata. Maka Ustaz ni pun beritahulah. Ustaz macam mana nak tangani anak nakal? Teruk anak ni. Maka dia pun beritahu ni cara dia. Ustaz macam mana nak suruh kita ni, bila kita berbisnes, untungnya cepat. Yang doa dah belajar dah ni. Cara pula. Ustaz nak tahu, keluar pagi hari. Sebab pagi hari tu berkat. Kemudian bila berniaga, ingat selalu jangan tipu orang. Selalu senyum. Walaupun dalam keadaan penat, berilah satu tips. Kalau kita buat, kita berjaya. Kita minta serba-serbi daripada mereka. Serba-serbi kita minta. Ada tak doa ataupun cara nak cepat jodoh? Cepat jodoh. Ada tak cara nak suruh cepat dapat anak? Selain doa lah. Cara lain. Ustaz pun ajar. Yang kita anggap tok guru kita ni. Yang kita anggap orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita nampak dia. Sufi. Apakah dia yang beri ayat, dia beri cara, dia tak ada masalah tu? Dia ada. Tapi dia memilih sabar. Kita minta ayat, anak menangis. Anak dia lagi kuat menangis. Tapi dia tak hampakan kita, dia bagilah. Sebagai satu ikhtiar. Kan dia melihat sesuatu, berdasarkan kaedah, izastansaha akhaka, fansah lahu. Kalau seorang minta sesuatu, pandangan, pendapat, nasihat, itu hak wajib. Paling kurang sunat. Kalau pun tak jatuh, wajib. Jadi kalau seorang tanya saya, Ustaz macam mana nak suruh anak saya ni yang nakal jadi baik, bagus? Saya kata, okey, begini. Bukan makna anak saya tak nakal. Mungkin anak saya lagi nakal. So, anak saya panjat almari, panjat itu. Yang anak saya lagi teruk, panjat bangunan. Tapi bila orang datang untuk menyelesaikan masalah, maka orang ni, dia akan selesaikan masalah kita. Tapi kenapa, kita pada sangkaan kita macam dia tak ada masalah. Dia tak gaduh dengan bini dia, kita nampak. Tok guru kita ni hebat, tak gaduh dengan bini. Kita ni asyik gaduh. Padahal tok guru kita gaduh juga, tapi tak tunjuk, dia sabar. Dia sampai tidur kat luar rumah. Tidur. Kita okey tak tidur lagi luar rumah, tidur luar bilik je gaduh. Kita nampak, mereka yang kita nampak, mereka sufi, mereka yang dekat dengan Allah, macam tak ada masalah. Macam. Lalu dengannya kita berpaut dan kita bertanya, kita mencari masalah. Sebenarnya ujian ni sama. Sebagaimana ujian kena pada kita, itu juga ujian yang kena pada mereka. Anak kita sakit, anak dia pun sakit. Kita tak ada duit, dia pun tak ada duit. Kita serabut, dia pun ada masa serabut dia. Kita sakit hati orang tu, dia pun ada sakit hati dengan orang ni. Semuanya ada, tapi bagaimana cara dia menangani. Sehingga terhijab segala benda tersebut. Sebab itu Syekh menyebut, lihat. Kalangan manusia dalam menghadapi musibah ini ada banyak jenis. Selepas Syekh memahamkan kita, semua orang kena musibah. Semua orang. Atau kalau kita kata musibah bercerai, Nabi kita SAW juga bercerai. Nabi kahwin, Nabi bercerai. Ada perceraian tadi, baginda SAW rujuk. Sebagaimana penceraian yang Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Datang Jibril menyuruh Rasul rujuk kembali.
Innaha sawamah qawamah. Kerana Hafsah ini seorang yang kuat berpuasa dan kuat qiyamul lail. Dia orang baik. Dia kadang-kadang adalah kelas sikit. Datang Jibril menyuruhnya rujuk sebagai satu kemuliaan pada Hafsah. Sesudah Nabi SAW menceraikannya. Dan ada isteri Rasulullah yang Rasulullah cerai itu dan tak rujuk-rujuk. Masyhur dalam sirah. Apakah itu kita katakan masalah bagi kita? Kadang-kadang demikian Allah uji sejauh mana pergantungan kita pada Allah. Sama juga mati. Bila Zainab radhiyallahu ta'ala anha, anak dia sakit. Zainab menyangka Rasulullah boleh panjangkan umur anak ni. Sebab itu dia panggil Nabi SAW. Rasulullah dah sebut, bagi Allah itu apa yang dia beri dan apa yang dia ambil. Dan setiap benda Allah tentukan masa ni. Rasulullah tak nak datang. Zainab menyeru, memohon supaya Rasulullah datang. Hantar lagi, tolong beritahu, tolong datang. Maka bila baginda SAW datang, maka diberikan anaknya pada Rasulullah. Ya, pada anggapan dia Rasulullah. Bolehlah buat sesuatu. Tak Rasulullah, dalam keadaan tertentu, dia punya sifat manusia. Dia hidup dan dia mati. Dan dia tidak boleh untuk menghalang sesuatu pun berlaku, melainkan dengan izin Allah. Akhirnya cucu Rasulullah mati pada dakapan baginda SAW. Tanpa Rasulullah boleh berbuat apa-apa. Ya, kita kan kalau anak sakit tu jumpa ustaz, ustaz pun buat ruqyah, sembuh lah. Sebab doktor dah tak ampun ni ustaz benda ni. Dia punya mulut masing. Tak, mereka juga diuji oleh Allah. Bukan Rasulullah kematian anak-anak yang disayangi semuanya waktu hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diuji, tapi macam mana cara menghadapi ujian? Jadi jangan kita menganggap bahawa musibah ini cuma kena pada kita. Dia kena pada semua orang. Sikit banyak kena, tapi macam mana cara penerimaan? Lihat. Ada yang menerimanya dengan melihat bahaya musibah tadi. Ini orang awam macam kita lah. Orang awam macam kita, bila ada je musibah, kita nampak bahaya dia. Dan kita payah nak nampak jalan keluar. Macam tak boleh keluar ni. Lalu kita pun sedih panjang. Ada di kalangan yang melihat musibah ini, dia tak nampak pun bahaya musibah. Dia tak nampak apa-apa pun bahaya musibah. Sebab apa? Kerana kuatnya sabar dia. Ini contoh kalau misal kata dia tak dapat rezeki yang banyak, dia lupakan. Dia buat tak layan dan diteruskan kehidupannya. Macam biasa. Orang tengok dia macam tak rugi awak. Sepanjang pandemik tak rugi. Rugi. Tak banyak untung. Tapi dia biasa. Tak tunjuk pun. Sebab sabar dia kuat. Ada orang yang saya katakan dia sabarnya lemah. Kan tu Syekh Abdul Qadir menyebut. Ini dia punya stages atau kita katakan maratib, peringkat-peringkat sabar. Sabar ni kadang-kadang dia macam anak kecil. Tak kuat. Tengok anak kecil tuan-tuan, bila kena sikit dia buat apa? Jerit. Belum lagi datang dia dah jerit. Belum lagi datang musibah dia dah jerit. Dia tengok lipas dia nangis kuat dah. Lipas tu tak gigit dia. Lipas tu cuma lalu depan dia, tapi dia punya nangis melompat. Itu umpama sabar budak kecil. Iman kita, bila kita melihat diagnosis iman kita, kadang-kadang tahap iman kita macam itulah, tahap budak kecil. Tiflun saghir atau tiflun radhi, takut, cemas. Bila jauh daripada dakapan ibu nangis, sebab kecil lagi. Bila besar sikit, ada je nampak bahaya yang saya katakan belum kena, dia dah nangis, dia dah takut, dia dah jerit, dia dah lari. Baik, kemudian iman tadi dia meningkat naik menjadi muda belia. Dipanggil syabun murahiq. Syabun murahiq, muda belia atau disebut si muda lela. Ketika itu tuan-tuan sekalian, kita patut sabar. Kita dah macam ada kekuatan sikit. Masa tu kalau tengok lipas lalu lah, berdebar tapi tak melompat. Berdebar tapi tak menjerit. Tengok. Untuk cuba paksa diri sabar. Kemudian sampai peringkat kita dah balik, waktu itu kita tak akan lagi merungut dengan ujian. Tapi kita lihat sebagai bagaimana nak selesai masalah. Kita bukan sibuk untuk menangis atau sebagainya, sibuk untuk menyelesaikan. Bila orang tu ada masalah, dia sibuk menyelesaikan, berarti dia dah ada sabar.
Sabar tu dah kuat. Dia cuma nak cari jalan keluar. Macam mana jalan keluar? Hari ni saya tak ada duit. Hari ni saya tak dapat pekerjaan. Hari ni saya tak dapat rezeki yang banyak. Hari ni saya ada masalah dengan sahabat saya, ada isteri saya, rumah tangga saya, dengan mertua saya, dengan jiran saya. Tapi saya sibuk menyelesaikannya. Mana nak selesai? Tak apa, saya pujuk dia. Kalau dengan isteri. Tak apa, anak ni saya kena disiplin, kena tegas sikit lah. Dia akan cuba cari jalan keluar. Ini ketika mana nilai sabar kita tu macam remaja. Tapi bila dia dah cukup umur, balik, bila dia sudah balik, dan lebih pada tu dia jadi umpama seorang syekh, orang tua, waktu itu datang redha dengan takdir. Redhanya kepada takdir Allah Ta'ala, dia mula nampak ilmunya. Bagaimana ilmu mengatasi masalah. Contoh gini. Contoh bila sakit, terus ilmu datang beritahu sakit ini penghapus dosa. Terus ilmu datang beritahu sakit ini pahala. Terus ilmu ni datang beritahu sakit ini ialah darjat di sisi Allah. Lalu kita pun tenang. Bila hilang barang kita, ilmu pun datang. Allah akan ganti lebih baik. Allah beri pahala atas ujian. Ilmu kita datang lalu menjadikan kita redha. Bukan sekadar kita mampu sabar. Kita redha. Kenapa redha? Kerana ada gantian. Dia tak hilang macam tu. Nikmat-nikmat kita, semua yang hilang, kita yakin ada gantian. Kita cuma tunggu seketika. Makin tinggi ilmu kita, makin kita nampak yang lebih luar biasa. Sehingga sampai peringkat ujian itu lebih kita suka daripada tidak diuji. Hilang tu lebih baik daripada tak hilang. Sebab saya dapat pahala. Sehingga kadang-kadang mereka tidak mahu ubah posisi mereka. Kerana mereka dah pasrah dan redha. Mereka menganggap dengan cara ni mereka dekat dengan Allah. Tak tengok ada orang, dia daripada kaya jatuh miskin. Kemudian dia ada peluang balik nak kaya. Tapi dia kata saya tak nak. Saya takut saya lalai kembali. Saya redha dengan keadaan macam ni. Saya suka. Ya, ada orang macam tu. Ada orang dulu dengan mudah dia dapat duit. Tapi cara rasuah lah. Rasuah banyak dapat. Tapi bila dia dah sampai dekat dengan Allah, maka dia tak nak. Tak apalah, tak banyak pun tak apa. Saya redha walaupun tak banyak macam dulu. Tapi saya selamat daripada rasuah. Maka dia menggugurkan semua benda-benda yang boleh menyebabkan dia terjebak lagi. Bukan dia tak suka zaman hidup dulu, suka. Syahwatnya masih lagi inginkan kehidupan tu. Tapi ilmu dia datang. Dah lah. Kalau kamu mati macam tu, macam mana keadaan kamu? Akhirnya dia redha keadaan dia. Walaupun saya kata dia boleh pindah dengan cara yang dia nak tadi, tapi dia tak akan biarkan. Ilmunya datang memberitahu tempat ini lebih baik. Lepas tu kita lihat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka ni sayang Mekah. Ini muhajirin. Sampai mereka berhijrah ke Madinah dan mereka ada peluang balik ke Mekah, mereka tak nak balik. Sebab pembukaan kota Mekah. Bukan sekadar mereka tak balik, Rasulullah sendiri pun tak nak balik. Waktu baginda sallallahu alaihi wasallam keluar dari Mekah, Nabi kata, wahai Mekah, kamu ialah tempat yang paling aku sayang. Kalau tidak kerana kaummu menghalau aku takkan keluar. Mesti aku tak keluar, aku nak stay kat Mekah. Macam mana pun jahat kamu, aku nak stay kat Mekah. Bagaimanapun jahat penduduk Mekah, aku nak stay kat Mekah. Tempat aku sayang. Tapi waktu baginda sallallahu alaihi wasallam berpeluang untuk balik semula ke Mekah. Selepas Mekah menjadi sebuah daripada negara Islam. Tahun 8 Hijrah. Kenapa Nabi tak balik? Dan kenapa sahabat-sahabat juga tak balik? Awakau Umar, Bilal sampai demam tinggalkan Mekah. Kenapa dia tak balik? Ilmunya. Melihat tempat yang paling baik, tempat di mana kita mendapat kebaikan dunia akhirat. Sebab itu orang yang faham, dia tak ada istilah nak pindah-pindah kerana kemahuan emosional dia atau kemahuan nostalgia dia, tak. Dia melihat pada ilmu. Tempat di mana saya dapat banyak kebaikan, tempat bermula iman saya, tempat bermula segala hidayah Allah, saya takkan tinggal. Dibimbangi bila berada kat lain jadi kurang. Akhirnya kita lihat Umar Al-Khattab berdoa biar mati di Madinah. Dia tak minta mati Mekah. Apa seumumnya Mekah tu lebih baik daripada Madinah.
dengan ada Kaabah dan sebagainya. Tetapi apa kata Umar? Allahumma tawaffani fi baladi rasulika. Ya Allah, matikan aku di negeri Rasul. Sebagaimana beliau tidak mau berpisah dengan Rasulullah waktu hidup, beliau juga tidak mau berpisah dengan Rasulullah waktu mati. Kerana beliau menganggap kalau mati di Mekah berpisah, biar mati di Madinah dekat. Bahkan beliau mewasiatkan supaya ditanam di sebelah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan minta izin daripada Aisyah supaya diizinkan dia dikebumikan di sebelah Rasulullah dan sebelah ayah Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Lihat bagaimana ilmu menjadikan kita tak akan berpindah berdasarkan kemahuan syahwat. Itu yang saya katakan, ada orang yang direda sakit. Awak tak nak sihat? Saya lebih suka sakit lah. Sebab dengan sakit saya ingat Allah. Kalau sihat saya bimbang, melompat balik saya buat benda-benda yang mungkin merosakkan agama. Biar sakit ni baguslah. Kalau orang kata tak nak sembuh, memang ikut nak tu memang nak. Tapi bila ini lebih baik, saya lebih suka ni. Sebab saya garuk lah, saya rasa iman saya kuat. Kalau tak garuk, payah saya ni. Dengan sebab saya sakit lutut lah, saya jadi insya-Allah saya fokus saya pada agama tu dekat. Kenapa? Saya ingat Allah dan ingat mati. Jadi di sini kita lihat orang-orang yang ilmunya datang akan menentukan arah tuju hidup dia, bukan lagi syahwat dia. Kita selama ni tuan-tuan, yang tentukan arah tuju hidup kita syahwat. Kita nak duduk tempat orang yang kaya belaka, contoh. Kita nak duduk kampung ada keluarga belaka. Kita nak duduk tempat yang ada buah durian, ada buah itu, buah ini. Kita nak tempat yang nampak power, hebat. Bunyinya duduk mana? UK. Oh, nampak hebat, gah. Duduk kat mana? US, Canada. Bunyi. Duduk dekat NZ, New Zealand. Itu syahwat. Tapi sekarang iman kita tentukan. Saya nak duduk di mana tempat saya dapat hidayah. Tempat saya boleh belajar. Kalau saya duduk UK, saya tak boleh belajar, tak boleh apa, baik saya duduk sini. Saya boleh belajar, saya boleh berjemaah, saya boleh itu, boleh ini. Dia mula melihat nilai dia ialah ilmu dia akan tentukan. Dan ilmu tadi makin dekat seorang tu dengan Allah, makin tinggi ilmunya dan makin tepat keputusannya. Sebab keputusannya berdasarkan kepada ilham Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Dengan segala cara dia untuk mendapatkan ilham tersebut. Istikharahnya, doanya, sehingga Allah beri petunjuk. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang benar-benar beriman pada Allah, diberi petunjuk hatinya. Hatinya, tuan-tuan sekalian, adalah mufti yang paling hebat dalam memberikan keputusan. Sebab itu bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-birru matma'annat nafsu. Matma'anna nafsu. Kebaikan itu hati kamu dia tenang. Wa in aftaka an-nas wa in aftaka al-muftun. Walaupun orang lain beri fatwa, orang lain beri itu, kamu tak akan pegang itu. Sebab hati kamu dah ada petunjuk dia. Hati kita tuan dah ada petunjuk. Orang kata ginilah begitu. Saya dah ada pegangan saya. Sebab kita lihat pada maslahat agama kita. Maslahat. Sebab itu lihat bagaimana seorang perempuan yang sakit. Dia datang jumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, doakan aku, moga aku sembuh. Inni usra' wa inni atakasyaf. Saya ni kena rasuk. Dan bila saya dirasuk, terbuka aurat saya. Doakan biar saya sembuh. Lalu kata baginda SAW, in sabarti falakil jannah. Wa in syi'ti adu'ullah laki. Kalau kamu sabar, bagi kamu syurga. Tapi kalau kamu ingin saya doakan. Moga engkau sembuh. Lalu wanita ni dengan cepat, ilmunya datang. Bukan saya nak syurga ya Rasulullah. Saya nak sabar. Biarlah kena rasuk sampai mati pun. Tapi boleh tak doa setiap kali saya dirasuk, aurat saya tidak terbuka. Lalu Rasulullah mendoakan. Sebab dia bukan minta syahwatnya, dia minta agamanya. Dan minta aurat tertutup, itu agama. Minta sembuh, itu syahwat. Tuan-tuan bila sakit nak sembuh, itu syahwat kita. Tuan-tuan miskin nak kaya, itu syahwat kita. Tuan-tuan nak sekian-sekian perkara, itu syahwat. Tapi bila kita minta agama, ya Allah, peliharalah aurat aku, itu agama. Itu bukan syahwat. Ya Allah, Tuhanku, jadikan aku mendapat kawan-kawan yang soleh, itu bukan syahwat, itu agama. Ya Allah, Tuhanku, bila petunjuk padaku dan semua perbuatanku, maka itu agama, bukan syahwat.
Kalau kita kata, ya Allah panjangkan umurku, itu syahwat. Nak panjang macam mana pun mati juga. Ya Allah kayakan aku, itu syahwat. Kaya macam mana pun rasa macam tak kaya juga. Sebab atas kita orang kaya tu, ada orang kaya lagi. Kita memang kaya, dah cukup makan, minum, kereta banyak. Tengok jiran sebelah pula, lebih satu kereta dia, Allah. Kita pun terasa. Sebab syahwat menjadikan kita tak pernah redha. Itu syahwat. Dan kita minta umur panjang. Ada lagi panjang pada kita. Syahwat itu akan mencemburui. Kita minta benda agama. Benda agama macam mana cara kita nak tahu? Bila benda itu bertujuan mendekatkan kita pada Allah. Itulah agama. Kalau saya minta panjang umur dengan maksud agama, ia jadi agama lah. Bukan minta saya saja banyak, ya Allah panjangkan umur untuk aku buat ketaatan banyak. Untuk aku bertaubat kesalahan. Panjangkan umurku untuk aku beri manfaat pada orang lain. Dengan kebaikan yang kau berikan padaku, untuk aku kongsi. Maka itu agama. Setiap kali kita bercakap antara kita dengan Allah, maka ia agama. Setiap kali kita bercakap antara kita dengan diri kita, itu syahwat. Jadi perhatikan apa yang kita minta, apa yang kita doa, perhatikan. Kalau tuan-tuan nak kaya je, itu syahwat. Tapi kalau tuan-tuan berdoa, ya Allah kayakan aku supaya aku dapat bantu orang, maka itu agama. Sebab tak ada orang kaya nak tahu tujuan dia nak bantu orang, tak ada. Yang nak diri dia lah. Tapi waktu dia nak kekayaan supaya dapat bantu orang Islam, supaya dia jadi senjata lawan orang kafir, itu agama. Dia kaya, dia minta kaya sebab dia nak lawan orang kafir yang menggunakan kekayaan untuk menyesatkan manusia. Biar dia akan gunakan kekayaan untuk menjadikan sebab orang dapat hidayah. Ini bila di Indonesia, satu ketika dahulu dalam misi kristianisasi yang besar-besar, sehingga mereka melantik Ibu Presiden Indonesia sebagai penasihat Kristian. Sehingga mereka ada laluan yang besar. Ada penduduk Indonesia dikristiankan dengan cara harta. Mereka membina kilang-kilang dan mensyaratkan nak bekerja misi Kristian. Akhirnya seorang ulama Indonesia yang terkenal waktu itu, yang dikenali sebagai, dijolok dengan nama Pak Nasir, beliau meminta kalau mana-mana ada satu orang Malaysia kaya pada Indonesia, mana-mana jutawan di Malaysia yang ingin membuka kilang, dialu-alukan untuk menyelamatkan akidah. Buka kilang tu bukan cerita produk, selamatkan akidah. Sebab mereka buka kilang tebu dan sebagainya, nak kerja syarat Kristian. Mereka dakwah Kristian. Dan sebahagian mereka menyamar menjadi keturunan Hamka, yang asalnya tunjuk macam Islam, kemudian Kristiankan. Dalam satu tesis Master Kristianisasi di Indonesia yang saya baca, bagaimana proses kristianisasi ini berlaku. Yang pertama dengan harta, yang kedua dengan pendidikan, yang ketiga dengan politik. Mereka beli semua ahli politik untuk laluan akses kristianisasi. Ya, mereka berjaya menjadikan sebahagian Indonesia itu hampir 10% Kristian. Jumlah yang besar. Mereka gunakan orang politik menaungi gerakan mereka. Mereka gunakan kerjaan. Bahkan mereka buat satu pusat latihan amah bibit. Bibit-bibit yang nak dihantar. Kalau nak hantar di Malaysia, mereka kata di Malaysia majikannya suka bibit Kristian. Lalu dikristiankan di situ. Ini gerakan yang dibuat. Bila bibit datang kat Malaysia, rupanya sini keluarga Islam. Maka dia sedar dia ditipu. Tapi dia telah dibapsi. Dia rasa tak pandai dan nak keluar daripada kristianisasi. Dan ini berlaku dengan begitu hebat. Dan bila kita tengok macam tu, kita tahu bagaimana kekayaan digunakan untuk murtadkan orang Islam. Maka kita doa, ya Allah, aku nak kaya untuk aku kembalikan orang Islam. Ini kita bina kilang, tuan-tuan. Kita bina berusaha untuk selamat akidah orang Islam. Supaya dia jaga solat. Yelah dia, kalau kat rumah tak solat itu hadir, tapi kita dah berjaya jaga dia. Dia kerja dengan kita wajibkan dia solat zuhur berjemaah. Asar. Tengok waktu office hour ni, zuhur asar dia dalam tu. Kita wajibkan. Tak boleh balik mereka lepas solat asar. Kena solat. Kita depan syekab untuk solat asar. Ya, kita buat cara paksa untuk membiasakan dia. Dia kadang-kadang paksa untuk membiasakan. Umpama tuan-tuan paksa anak-anak untuk membiasakan dia. Okay, daripada dia tak pandai puasa, dia pandai puasa.
Dia tak pandai ngaji, dia pandai ngaji. Sebab kita yakin bahawa kemudian hari dia akan rasa keindahan keseronokan dia. Kalau kita minta harta tujuan itu, silakan. Biar kita jadi paling orang kaya di dunia demi kerana tujuan yang baik tadi. Ini bagaimana nak bezakan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bila ada di kalangan mereka ini yang diuji oleh Allah Ta'ala berada dalam kemuncak. Bila sebut kemuncak, dia berada, dipanggil syahadah dalam penyaksian. Itu golongan-golongan yang tidak nampak benda lain melainkan redha Allah. Tak ada. Dia tak nampak sakit tu, dia tak nampak musibah, dia nampak redha Allah pada dia. Orang ni sudah fana dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang ni sudah pun hilang pergantungannya dengan makhluk. Inilah dia orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah. Lalu Syekh menyebut analogi mereka seperti yang dah mati dihidupkan kembali. Awaman kana maita fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas. Tidakkah kau lihat orang yang sudah pun mati, kemudian Allah hidupkan dia kembali dan menjadikan baginya cahaya yang dengannya dia berjalan di samping, dia berjalan sekeliling manusia. Dan kita dah tafsirkan ayat ini turun kepada Umar Al-Khattab yang asalnya kafir, bukan hendak membunuh Rasulullah, akhirnya menjadi beriman yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar dahulu ialah kegelapan, hari ini ialah cahaya. Dengannya orang masuk Islam. Dengan sebab Umar Al-Khattab sebahagian besar masuk Islam, khususnya bila jatuhnya Rom dan Parsi. Kemasukan Islam beramai-ramai pada zaman Umar Al-Khattab. Luar biasa. Lebih ramai pada mana-mana zaman. Diislamkan, dia bukan Islamkan individu, diislamkan negara dan empayar. Kalau kita dapat Islamkan individu seronok. Umar kata dia bukan Islamkan individu, diislamkan negara. Dan diislamkan empayar. Empayar Rom dan Parsi jadi empayar Islam, diislamkan. Akhirnya Rom, atau kita sebut Syria, Palestin, Syam itu Islam sampai hari ini. Akhirnya Parsi, Iran, Iraq, Islam sampai hari ini. Ya, kuatnya dia. Allah jadikan baginya cahaya, dia berjalan di keliling manusia dan dia mengembalikan cahaya itu pada manusia. Yang dia menjadi sinar pada manusia. Itulah perumpamaan dia macam mati, dihidupkan balik. Diberi cahaya. Dan Allah pandang dia dengan pandangan tanpa wasitah, tanpa perantaraan. Maka dia bangkit untuk menjadi hujah Allah atas muka bumi ini. Dia hujjatullah al-balighah. Ya, hujah Allah atas dunia ini Al-Quran. Hujah Allah atas dunia ini ialah Rasul-Rasul, Nabi-Nabi. Itu hujah Allah. Nak jadi kenal Allah, nak tahu tentang Allah, ni Quran, ini Rasul. Dan Allah jadikan juga selain pada Rasul itu mereka. Siapa mereka? Inilah pewaris-pewaris Nabi. Orang-orang soleh. Hujah Allah atas muka bumi. Dengannya Islam dikenali. Dengannya Islam dicintai. Dengannya Islam tersebar. Dan dengannya Islam dipertahankan. Sebab itu, di sebalik serangan-serangan terhadap Islam, kenapa Islam tetap kukuh dan kuat? Kalau tengok serangan tadi, kalau kena pada agama lain diserang macam tu, agama tu lenyap. Lenyap. Tapi Islam diserang dan telah diuji dengan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Diuji dengan umat Islam menjadi minoriti, sesudah mereka menjadi majoriti. Diuji dengan orang Islam hilang kuasa, sesudah mereka ada kuasa, tapi Islam tetap kukuh. Diuji pula negara Islam diperintah oleh orang zalim dan kejam. Daripada 48 buah negara Islam, hanya segelintir sahaja yang memang betul-betul jaga Islam. 48 buah negara Islam. Namun Islam tetap kukuh. Bila kita tengok terbaru, pemimpin Aljazair, Algeria, bergaduh dengan pemimpin Morocco, mereka putuskan hubungan diplomasi. Rakyat tak gaduh, pemimpin gaduh. Tapi umat Islam tetap ada hubungan darah, kiblat. Walaupun mereka dibawa oleh pemimpin-pemimpin yang sesat ini, yang saya katakan, kerana perbalahan peribadi mereka libatkan kita sekali. Tapi Allah jaga Islam. Dan Allah jaga umat Islam. Sekalipun negara Islam tak terjaga, diperintah oleh orang zalim dan jahat. Sekalipun ekonomi tak terjaga, tapi Allah jaga akidah umat Islam. Kini umat Islam dengan segala hentaman, segala kita katakan tekanan,
tetap kuat dan tetap bertambah. Bila negara Islam cuai tanggungjawab dia untuk mengislamkan masyarakat, maka Allah jadikan setiap individu ini mengislamkan masyarakat. Patutnya tanggungjawab mengislamkan orang ni tugas negara. Tapi negara duduk sibuk ekonomi, tak sempat nak cerita bab Islam. Jangan kata nak cerita bab mati, cerita bab ekonomi. Berlawanan dengan negara Islam Madinah yang Rasulullah bina kerangka dia. Rasulullah buat frame dia yang akhir diikuti Abu Bakar, Umar, seterusnya. Agama menjaga agama, tanggungjawab terbesar negara berbanding menjaga ekonomi. Tapi terbalik pula. Kita jaga ekonomi macam negara kafir, maka agama dibiarkan. Namun, walaupun begitu kecuaian sebahagian besar pemimpin Islam, tapi Allah tetap jaga Islam. Kalaupun pemimpin Islam tak nak bina masjid, Allah tetap jaga Islam dengan terbina juga masjid daripada orang yang pemurah dan orang bertanggungjawab. Ni kalau pemimpin Islam tidak mahu buat sistem pendidikan Islam, Allah tetap jaga sistem pendidikan Islam. Para ulama buat sistem pendidikan sendiri. Kita bayangkan bila kristinisasi berlaku di Malaysia pada era penjajahan British. Mereka lantik pesujaya pendidikan di Malaysia seorang padri Kristian, Mubalik, bernama R.O. Winston. Atas tujuan kristinisasi pendidikan. Sebab bagi mereka dengan pendidikan, mereka boleh Kristiankan orang Malaysia. Tapi kenapa mereka gagal? Bila mereka meminta seorang intelektual Islam untuk menterjemahkan Bible. Ketika itu, pegawai Inggeris terkenal. Tapi mereka tetap gagal. Bila Allah ilhamkan kepada para ulama membina sistem pendidikan sendiri. Sistem pondok. Yang mereka kenal sistem pondok zaman tu. Masing-masing buat sekolah. Walau di segala kedaifan, anak murid ni duduk atas lantai. Ke sekolah Inggeris duduk atas kerusi. Ke mana mereka ni tak cukup makan minum. Yang ni Masya Allah dijaga semua beasiswa dan segala-gala kemudahan. Tapi sistem ini terus mencabar sistem pendidikan barat. Pendidikan Kristian. Yang ketika itu pesujayanya Kristian. Tapi Allah jaga. Jaga dan jaga sampai hari ini. Mana-mana negara kafir yang menjajah negara Islam, mereka gagal memurtadkan. Kalau tuan-tuan baca sejarah Bulgaria. Bulgaria salah satu dulu negara komunis. Dia salah satu daripada negara Islam pada zaman kerajaan Osmaniyah. Termasuk dalam wilayah Balkan. Ketika itu Albania, Bulgaria, Yugoslavia, itu ialah dalam empayar kerajaan Osmaniyah. Sehingga apa yang berlaku bila blok komunis datang menyerang negara blok Balkan ini dan cuba komuniskan Albania, termasuk Bosnia, termasuk kita sebut Kosovo dan juga Bulgaria. Umat Islam ketika itu di Bulgaria 13%. Lalu mereka buat suatu dasar yang keras untuk memurtadkan orang Islam dengan cara membunuh orang Islam. Umat Islam mereka keluar, menghalau mereka, buat macam-macam undang-undang. Macam-macam undang-undang mereka buat. Sehinggalah umat Islam menjadi 8% daripada 13. Sebab undang-undang Bulgaria, mana-mana bangsa yang melebihi 10%, dia ada hak untuk mendirikan sekolah. Dan hak untuk mempunyai bahasa sendiri. Hak untuk merangka beberapa perkara yang berkaitan dengan masyarakat dia. Tapi bila orang Islam kurang daripada 10%, mereka tak boleh bina sekolah, mereka tak boleh guna bahasa Arab. Tak boleh, sebab mereka mesti ikut dasar kebangsaan, dasar komunis Bulgaria. Tapi dengan izin Allah, setelah mereka mengurangkan daripada 13% menjadi 8%, umat Islam di Bulgaria naik balik. Sampai hari ini. Walaupun kita jarang dengar umat Islam di Bulgaria, sebagaimana tuan-tuan mungkin jarang dengar umat Islam di Argentina, umat Islam di Brazil, umat Islam di Ecuador, di Paraguay. Mereka ni ramai umat Islam. Sehingga seorang pakar sejarah Islam terkenal, Mahmud Syakir, dia masukkan al-aqaliyatu ataupun minoriti Islam di seluruh dunia. Dan bagaimana mereka berkembang. Bagaimana ekonomi mereka. Bagaimana sistem mereka. Tuan-tuan, Allah pelihara Islam. Walaupun saya katakan kalau serangan ini kena pada agama lain pupus. Pupus tak mampu menahan. Sebab dia bukan agama Allah. Islam agama Allah. Macam mana pun buat, macam mana pun fitnah. Bila mereka fitnah tahun 2001 dengan
bangunan World Center, World Trade di Amerika Syarikat dimusnahkan. Lalu mereka letak label pengganas. Umat Islam meningkat naik. Kemasukan orang Islam di Amerika sendiri, seolah-olah mereka macam promosi Islam. Itu sebagaimana takbir yang disebut oleh ulama. Islam ni dia macam kayu gaharu. Dibakar untuk dihanguskan, rupanya keluar bau wangi. Dan kayu gaharu tu, orang kalau bakar kayu untuk apa tuan-tuan? Supaya jadi arang lah. Dia sebut bakar kayu, bakar. Tapi mereka lupa, kayu Islam ni namanya kayu gaharu. Dibakar semerbak bau. Akhirnya satu dunia bau Islam wangi. Mereka tujuan nak suruh bau asap, bau arang, bau busuk. Rupanya bau wangi. Kita tahu gaharu ni kayu paling mahal di dunia. Wangian. Itulah Islam yang Allah jaga. Ini perumpamaan yang Syekh sebut. Mereka ini dihidupkan kembali bagi menjaga agama Allah. Kemudian Allah Syekh menyebut tentang mereka punya kecintaan pada Allah yang tinggi. Dan itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah ingatkan kita. Qul man kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah kalau sekiranya ayah kamu, anak kamu, saudara kamu, isteri kamu, keluarga kamu, harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu takut kerugian, dan tempat tinggal yang menjadi kecintaan, lebih kamu suka daripada Allah dan Rasul dan berjihad pada jalannya, maka tunggulah kemusnahan kamu. Tunggulah datangnya urusan Allah, dan Allah tak akan beri petunjuk pada orang fasik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalau seorang membina cinta lain pada Allah dan lain apa yang Allah suruh, maka dia sebenarnya menunggu suatu hari dia akan dibinasakan oleh Allah. Dia sebenarnya menunggu satu hari yang paling pahit dalam hidupnya. Sesudah dia merasa manis syahwatnya, dia akan rasa pahit syahwat tersebut. Umpama seorang yang terus makan dan makan, dia seronok makan, dia lupa makanan itu, membahayakan kesihatannya. Kalau datanglah penyakit disebabkan makan. Datanglah penyakit berbanding dengan orang yang menahan diri daripada makan. Datanglah waktu seronoknya makan. Ini bandingan gambaran orang yang cinta pada Allah. Kemudian Syekh menyebut tentang jangan kita menghina sesiapa, jangan kita sombong. Kerana ada di kalangan mereka orang yang lebih dekat pada Allah walaupun mereka tak perlu mengaku. Jadi kadang-kadang kita mengaku cinta pada Allah, mengaku kita barangkali betul, barangkali juga salah. Yang mengaku alim, saya alim, orang alim, saya belajar Mesir, belajar sikit, mungkin betul, mungkin salah. Tapi kita berhadapan orang yang tak mengaku apa-apa. Dia tak mengaku alim, dia tak mengaku dekat dengan Allah, tak mengaku, tapi dia paling dekat dengan Allah. Orang ni yang saya sebut tadi, kadang-kadang dalam kehidupan kita, orang yang kita tak sangka, kadang-kadang kita tak sangka orang ni tiba dia je Perdana Menteri. Sebab radar kita tengok orang ni. Sebab yang berebut daripada menteri dua orang ni contoh. Ni contoh ni bukan negara kita, contoh. Nampak radar kita, orang ni tiba naiknya orang lain. Begitulah dalam kita katakan golongan yang kita ingat orang ni dekat dengan Allah, orang ni yang tu, rupanya orang lain. Dia muncul pada waktu dia. Dia tenggelam, tiba-tiba dia muncul. Sebagaimana munculnya matahari. Lalu terang seluruh alam. Mula nampak tak wujud. Sebab tu kita tak menghina orang. Kita tak tahu siapa yang dekat dengan Allah. Kita tak tahu siapa yang kesudahannya bagaimana. Hatta budak-budak kecil pun jangan hina. Ni anak-anak kecil tu, kita tak tahu dia jadi siapa satu hari nanti. Tuan-tuan tak tahu dia jadi siapa. Kita duduk marah, kita duduk tengking dia. Misalnya hari ni kita hina dia. Wah, budak-budak kau tahu apa, pemalas, bla bla bla. Kita tak tahu dia jadi apa. Dia mungkin jadi orang paling bermanfaat pada masyarakat. Kemudian Syekh ingatkan kita satu benda. Jangan lalai. Seolah-olah kita ni sudah pun selesai hisab. Seolah-olah ni kita sudah pun melintasi sirat. Seolah-olah kita telah diputuskan dah masuk syurga. Jangan. Tetapi kita tak tahu apa-apa. Kita kena terus berusaha, bermujahadah, mentaati Allah.
banyakkan zikir, terus jaga fardu kita, perbanyakkan sunat kita. Buatlah ibadat seperti kita tak buat apa-apa. Sungguh-sungguh cari bekalan akhirat. Jangan sesekali kita berada pada zon selesa. Saya dah okey, dah banyak. Jangan. Sebab kita belum lalui apa-apa. Tentang umpama kita ni, kita macam study, belum periksa, macam mana kita rasa kita berjaya? Di hadapan kita ada peperiksaan. Kita akan terus membaca sampailah hari peperiksaan. Jadi kita tak boleh berhenti sekarang. Tak boleh. Walaupun kita rasa dah okey, belum. Sampailah kita melihat malakul maut. Sampailah kita melalui setiap ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini pesanan dan nasihat yang berguna untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.